Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa imamil muttaqin Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas keizinan, kesempatan dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehinggalah pada pagi yang mulia ini, pada pagi 2023. Hampa ingat no 2023? Kalau tahun Islam berapa sekarang? Ada lambat je. Tapi okeylah. Yang penting hampa bersyukur, ya. Bersyukur kerana kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, ya. Panjang umur satu hal, kita minta kepada Allah semoga kita diberikan juga kesihatan oleh Allah. Dan kita minta juga supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah, supaya kita menjadi sebaik-baik manusia. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Nabi kata, khairukum man tala umurahu wa hasuna amaluhu. Nabi kata sebaik-baik manusia ialah manusia yang apabila dipanjangkan umurnya, bertambah elok amal ibadahnya. Wa syarrukum man tala umurahu wa su'a amaluhu. Sebaliknya, kita jangan jadi manusia yang apabila Allah Ta'ala panjangkan umurnya, maka makin bertambah buruk amal ibadahnya. Yang ini kita minta kepada Allah supaya biarlah kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan diberikan kekuatan supaya semakin elok dan baik amal ibadah kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma tajarra'a abdun qattun jur'ataini ahabbu ilallah min jur'ati ghadabin radduha bihilmi wa min jur'ati musibatin yasbirur rajulu 'alaiha.
Kata Nabi, ada dua golongan manusia yang sangat disukai oleh Allah. Dalam hadis ini Nabi sebut perkataan jur'ah. Jur'ah ni dalam bahasa Melayu dengan makna kita telan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Maknanya kita ditimpa ujian, kita ditimpa musibah, kita guna istilah orang Melayu ni, kau telan je lah, gitulah. Suka tak suka, telan je lah. Tuan-tuan nak guna istilah apa ni? Sebab dalam hadis ni Nabi sebut perkataan jur'ah. Jur'ah ni dalam bahasa Melayu kita ni telan ke kita guna makna pasrah kot? Tapi faham kan? Pasrah ke, telan ke, layan aja, sabar je lah, gitu kot. Ya, apa lagi? Layankan aja, gitu. Masak, gitu lah kot. Macam-macam lah kita boleh terjemah. Tapi perkataan jur'ah ni dia merujuk dengan makna tadilah. Kita telan je apa yang, walaupun kita tak suka, tapi apakan daya, dah itu ketentuan untuk kita kan. Itulah kot maksud dia. Jadi Nabi kata, untuk makna ini ada dua golongan manusia yang Allah Ta'ala sangat suka kepada dia. Yang pertama, kata Nabi, min jur'ati ghadabin radduha bihilmi. Dia telan, dia terima dan dia reda aja terhadap seseorang yang membuat dia rasa nak marah. Orang buat dia marah, dia sabar. Orang fitnah dia, orang umpat dia, orang sebarkan cerita yang tak betul tentang dia, macam-macam kejahatan dilakukan kepada dia, tapi dia sabar. Kalau orang lain belum tentu boleh sabar. Mungkin kita akan marah, kemudian mungkin kita akan balas balik kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi untuk golongan manusia ini, kata Nabi, Allah Ta'ala suka dekat dia. Sebab semakin orang buat jahat dengan dia, radduha bihilmi, dia boleh balas balik kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, biasanya manusia ni, orang buat jahat dibalas dengan kejahatan. Tapi golongan manusia yang Allah Ta'ala suka ni, ya, dibalasnya kejahatan itu dengan kebaikan. Nabi kata orang ini Allah Ta'ala sangat suka kepada dia. Jadi saya teringatlah juga, seperti mana kata pujangga Arab, laisa syadid bisur'ah, innama syadidu yamlaku nafsahu indal ghadab. Kata pujangga Arab, bukanlah orang yang pandai bergusti, bukanlah orang yang pandai bertinju itu orang yang kuat sebenarnya. Orang yang pandai bersilat, orang yang pandai Muay Thai itu, pujangga Arab kata bukan orang ini yang kuat sebenarnya. Tetapi orang yang kuat, kata pujangga Arab, ialah orang yang apabila dia rasa nak marah, dia boleh kawal kemarahan dia. Tuan-tuan, inilah orang yang sebenar-benarnya kuat menurut pandangan pujangga Arab. Kita ni orang baru tweet sikit je, kita punya melenting kan. Ya, pandai bersilat, mentang-mentang pandai berlawan, hilang kesabaran dia. Jadi kata pujangga Arab, orang ni bukan orang yang kuat sebenarnya. Tapi orang yang kuat ni orang yang boleh tahan kemarahan dia. Macam-macam orang kata dia,
Macam-macam orang buat dekat dia, tapi dia sabar dan dia balas balik kejahatan itu dengan kebaikan. Tuan-tuan, tak ramai tahu manusia macam ni. Kadang-kadang kita yang naik rimas dengan orang macam ni. Ya, kita duk terfikir, kau orang buat jahat dengan kau, kau boleh sabar lagi. Kita pula yang jadi rimas. Kita pula kau boleh jadi batu api. Kau buat je, kau balas je balik kan. Tengok, sebab itulah orang macam ni Allah Ta'ala suka. Ya, sabar, sabar ada gitu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi kata wa min jur'ati musibatin yasbiru rajulu 'alaiha. Golongan manusia kedua yang Allah Ta'ala sangat suka kepada dia, iaitu golongan manusia yang apabila dia ditimpa musibah. Musibah dalam pelbagai jenis bentuk. Tuan-tuan, baik musibah maupun bala, Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita manusia dengan 3 cara. Sama ada musibah ataupun bala, bencana itu Allah Ta'ala boleh datangkan daripada atas. Musibah boleh datang daripada atas. Macam sekarang kita tengah duduk elok-elok dalam surau kan. Orang Melayu selalu cakap malang tak berbau. Tengah-tengah duduk alih-alih shilling tu jatuh, mati. Ini orang Melayu cakap. Hadis Melayu kata malang tu tak berbau. Tapi sebenarnya dalam agama dia mengajar kita, musibah ni dia akan datang kepada kita manusia dengan 3 cara. Yang pertama, musibah boleh datang kepada kita daripada atas. Allah Ta'ala datangkan dalam bentuk hujan yang sangat lebat. Pernah sahabat datang jumpa Nabi, ya, mengadu kepada Nabi tentang di kampung mereka dilanda kemarau yang sangat teruk. Lalu Nabi ajar kepada sahabat supaya kau balik ke kampung halaman kau, pakat dengan orang kampung buat semayang sunat istisqa, semayang sunat minta hujan. Lalu sahabat-sahabat ni buat, mereka balik ke kampung halaman, mereka buat semayang sunat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah, lepas semayang mereka berdoa, tak sampai beberapa hari, alhamdulillah Allah Ta'ala turunkan hujan di kampung mereka. Tapi hujan yang turun di kampung mereka tu telah menyebabkan kampung mereka tu banjir pula dah. Dah elok-elok kemarau minta hujan, hujan turun banjir pula dah. Lalu sahabat jumpa sekali lagi Nabi SAW dan mengadu hal ini. Lalu Nabi ajarkan kepada sahabat, kamu berdoalah kepada Allah, minta supaya hujan yang turun kepada kamu itu adalah hujan yang memberikan kebaikan kepada kamu. Nampak? Maknanya kita biasa dengar orang cakap hujan itu rahmat. Sebenarnya ada juga hujan yang turun akan memberi musibah, bala, bencana kepada kita. Jadi ini cara yang pertama. Allah Ta'ala datangkan musibah tu daripada atas dengan angin kuatnya, ya, kilatnya, macam-macam, ya. Kalaupun bala, bencana atau musibah itu tidak datang kepada kita daripada atas, boleh jadi musibah dan bala bencana itu juga boleh datang kepada kita dari bawah. Gempa bumi, banjir besar berlaku, ya, macam-macam boleh berlaku.
Siapa sangka Shah Alam boleh banjir besar? Mungkinlah setakat banjir longkang Sumbak tu okeylah. Tapi siapa sangka? Orang semua terkejut. Setakat Kelantan, Terengganu, Pahang banjir tu kita dah biasa dengar, ya. Tapi jarang orang dengar Shah Alam ni banjir besar. Tapi benda ni boleh berlaku. Kemudian, kalaupun musibah atau bala bencana itu tidak datang kepada kita dari atas atau dari bawah, tuan-tuan, musibah juga boleh datang kepada kita dalam bentuk Allah Ta'ala ambil balik ketenangan yang Allah Ta'ala pernah beri kepada kita. Dia ambilnya balik kebahagiaan. Diujinya kita daripada sihat kepada sakit. Diujinya kita, dulunya kita hidup senang, sekarang diuji dengan kesusahan. Allah Ta'ala kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Diujinya kita dengan ketakutan. Takut hilang pangkat, takut hilang kedudukan, ya, takut hilang pengaruh. Ini ujian. Diujinya kita dengan kelaparan, dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Akibat daripada kemiskinan, kefakiran itu manusia sanggup jual harga diri. Okey lagi. Manusia sanggup jual maruah. Okey lagi. Yang jual agama ni yang tak tahan ni. Takut hilang pengaruh. Diujinya, Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu yang namanya kekurangan. Kekurangan dari segi harta benda, kekurangan dari sudut kejiwaan. Dulunya kita ni sihat, segar bugar, Allah Ta'ala uji dengan sakit. Dulu kita punya mata ni jelas, diujinya dengan kelabu dah mata, kabur-kabur dah. Telinga kita diujinya dengan kurang mendengar. Kesihatan kita diuji. Ini semua ujian. Yang ketiga, Allah Ta'ala uji kita dengan kurangnya pendapatan kita, hasil pendapatan kita. Kalau orang yang kerjanya bertani, hasil pertanian dia semakin kurang. Orang yang berniaga, hasil perniagaan dia makin kurang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Al-Baqarah 155. Allah Ta'ala kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Beruntunglah, berbahagialah orang yang sabar apabila dia ditimpa musibah ataupun ujian. Jadi Nabi kata, golongan manusia yang kedua yang Allah Ta'ala sangat suka kepadanya, min jur'ati musibah yasbirur rajulu alaiha. Apabila dia ditimpa musibah, dia telan, dia terima ketentuan itu dan dia bersabar ke atas ujian dan musibah yang menimpa ke atas dia. Kalau dalam Quran Allah Ta'ala kata, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai orang beriman, bukan kita bunuh diri. Sebagai orang beriman bukan kita semakin jauh dengan Tuhan, ya. Sebagai orang beriman, jangan kita buat benda yang tak ketahuan. Tapi sebagai orang beriman, makin banyak masalah, makin banyak ujian, makin kita ditimpa ujian, sebenarnya makin rapat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara orang beriman. Baik, itu rangkap yang pertama hadis yang saya baca. Kemudian habis, ya tuan-tuan, itu Nabi juga kata wala qatrata wala apa, Nabi kata ada dua jenis titisan, ya, yang sangat disukai oleh Allah. La qatrata la qatratun wala qatratun qatratani ahabbu ilallah. Ada dua jenis titisan
yang Allah Ta'ala sangat suka kepada dia. Kalau dua jenis titisan ini berlaku kepada kita, Allah Ta'ala sangat suka. Yang pertama, Nabi kata min qutrati dam'in fi sabilillah, ya, menitisnya darah kita disebabkan oleh kita ni berjuang untuk menegakkan agama Allah. Maknanya orang yang gugur syahid dalam mempertahankan agama Allah, menitis darah dia, tuan-tuan, titisan darah itu telah menyebabkan Allah Ta'ala sangat suka kepada dia. Mungkin kita ni, ya, tak mengalir, tak menitis darah, sekurang-kurangnya menitis peluh kita pun untuk agama, tuan-tuan, memadai dah. Kita nak disuruh angkat parang, angkat senjata, mungkin tak mampu. Sekurang-kurangnya kita kerahkan tenaga kita untuk agama kita, menitis peluh kita, ya, kita menitis peluh kita, kita keluar, ya, kita cari rezeki untuk anak isteri kita, menitis peluh kita, memadai dah itu. Nabi kata itu titisan yang pertama yang akan menyebabkan Allah Ta'ala sangat suka dengan dia. Yang kedua, wa qutri'a dam'in fi sawadil laili, titisan yang kedua yang Allah Ta'ala sangat suka kepada manusia ni, iaitulah titisan daripada air mata. Air mata seorang manusia yang bangun beribadah pada waktu malam. Wa huwa sajidun la yarahu illallah, dia beribadah pada waktu malam, dia bermunajat kepada Allah, dia berdoa, meminta, memohon, merayu, merintih kepada Allah, ya, orang lain tak nampak. Ketika itu hanya dia dengan Allah saja. Walaupun dia berdua dengan Allah, orang lain semua tak ada, tapi kesungguhan tu memang ada. Kita tak mau kesungguhan itu ada. Kesungguhan itu datang bila kita berada bersama dengan orang lain. Tak mau gitu. Walaupun kita bersunyi-sunyi, pada ketika itu hanya kita dengan Allah Ta'ala saja, tapi kesungguhan itu ada. Wa huwa sajidun illa la yarahu illallah, menitis air mata kita, yang mengenangkan betapa takutnya kita dengan Allah, ya, banyaknya kesalahan, kesilapan kita. Kita berdoa, kita berzikir, jimat, ya, menitik air mata kita. Nabi kata titisan ini akan menyebabkan orang ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita menangis bukan kerana Allah, jangan menangis. Itu namanya nafsu. Kita dengar bacaan imam tu sedap, kita menangis. Menangis sebab sedapnya bacaan imam, jangan nangis, itu nafsu, ya. Kita menangis disebabkan sunyinya pada waktu malam, jangan menangis, itu nafsu. Tapi kita menangis mengenangkan banyaknya kesilapan kita, kesalahan kita. Kita takut Allah lah. Macam mana apa nak jadi dengan diri aku ni? Macam mana aku nak menghadap Tuhan besok ni? Macam mana aku nak masuk kubur besok ni? Lepas ke tak lepas ni? Hal itu menyebabkan takut kita menangis. Maka menangislah. Tapi selain pada itu, jangan nangis. Itu nafsu, ya. Faham je, ya? Baik, habis rangkap yang kedua hadis itu. Kan itu kebetulan kita bercerita pasal titisan air mata. Saya teringat ada satu pandangan daripada seorang ulama mengatakan ada dua jenis air yang manusia takkan mampu nak balas. Yang pertama, air susu daripada seorang wanita yang bergelar ibu, tak mampu nak dibalas. Walaupun kita boleh bagi dekat mak kita sebulan 1 juta sekalipun, itu tetap belum mampu untuk membalas air susu yang pernah diberikan kepada kita. Tuan-tuan, saya cukup tak boleh terima
anak kita ni, kita hantar dia belajar pandai-pandai sampai masuk universiti. Ni dengar ni ada live kan. Saya cukup tak boleh terima kalau anak ni, dia dah, mak bapak dah ajar, dah hantar dia belajar tinggi-tinggi, dia dah pandai, dia dah berjaya, dia dah ada jawatan. Bila mak bapak dia tegur dia, pesan, nasihat dia, dia jawab apa? Mak apa tahu, bapak apa tahu. Saya cukup tak boleh terima. Seolah-olah dia kata kita ni bodoh. Ya, walahal ini kita lah, inilah orang dia yang hantar di sekolah daripada tadika naik ke sekolah darjah 1 sampai darjah 6, naik ke sekolah menengah. Ya, kita membanting tulang, faham ya, usaha gigih cari duit untuk tampung pelajaran dia. Akhirnya bila dia berjaya, senang jawab, mak apa tahu, ayah apa tahu. Tuan-tuan, walau banyak mana pun nilai jumlah RM yang dia bagi kepada kita, tetap itu tidak mampu nak balas balik air susu yang pernah diberikan kepada kita. Jenis air yang kedua yang manusia takkan boleh balas, iaitulah air peluh, air keringat daripada seorang ayah. Ya, dia keluar rumah mencari rezeki untuk anak dia. Ya, ya, kadang-kadang mak bapak kita ni belajar tak tinggi. Diorang belajar ni tak ada pandai macam kita. Dia belajar sampai darjah 6, kan? Ada tu langsung tak belajar, darjah 1, darjah 2 je dia belajar. Faktor kemiskinan, maka dia tak boleh belajar. Dia keluar cari duit, cari rezeki untuk sara keluarga dia. Berpeluh dia je, kayuh basikal, berjemur tengah panas, ya, nyawa terancam, semata-mata untuk cari rezeki nak sara anak isteri dia. Berpeluh dia. Tuan-tuan, air keringat ini merupakan air yang tidak akan mampu untuk dibayar balik. Air susu daripada seorang ibu, air peluh daripada seorang ayah. Kita bila dah berjaya, jaga mulut sikit, kenang sikit jasa kita, kenang ingat jasa mak bapak kita. Ya, ya, ayah belajar tak pandai, kau pandai, tapi ingat, guru yang paling bagus, guru yang terbaik adalah pengalaman. Dan pengalaman ni kita hanya boleh dapat daripada orang lama-lama je. Jangan main-main ni, duduk nyanda-nyanda macam ni. Ini banyak ilmu ni, no. Ini semua hebat ni. Banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya mereka semua ni tahu ni. Tak percaya, impit. Bila kita impit pun kita tahu, oh macam ni rupanya. Okey, Dan yang terakhir, rangkap yang ketiga daripada hadis ini, Nabi kata, wa ma khata abdun khutwataini ahabbu ilallah. Ada dua jenis langkah yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama, min khutwati ila salatil mafruḍah, iaitulah langkah daripada seorang manusia yang menghadiri solat berjemaah. Dan hadis ni disebut khusus solat berjemaah. Kita kembangkan lagi, maknanya kita menggunakan langkah-langkah kita untuk menuju ke tempat-tempat yang baik. Contoh termasuk kita pagi ni, kita menggunakan langkah kita untuk menuju ke majlis ilmu. Apa saja perkara yang mendatangkan kebaikan, kita gunakan langkah itu. Maka Nabi kata, orang ini sangat disukai oleh Allah. Yang kedua, min khutwatin ila silatir rahim. Kita menggunakan langkah, ya, kita melangkah untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Kita ziarah saudara mara, kita ziarah adik-beradik, kita ziarah orang alim, kita ziarah orang yang lebih berilmu daripada kita. Itu semua dengan tujuan untuk silaturahim. Tuan-tuan, ingat, mungkin ada manusia tak suka, tapi di sisi Allah, kata Nabi, orang ini sangat disukai oleh Allah. Kita ziarah orang alim. Saya gitu. Saya terus terang, saya kata saya bukan pandai.
Saya belajar agama pun bukan umur 6 tahun, bukan apa umur 12 tahun, 13 tahun. Saya tak pernah masuk sekolah kafar segala bagai ni, tak pernah. Ya. Saya mula masuk belajar agama ni, yang saya pandai baca Quran je. Itu pun sebab saya belajar dengan mak dulu. Itu je lah yang saya pandai. Boleh lah nak suruh jadi imam tu, boleh lah kan. Tapi menulis jawi ke apa ke, tajwid boleh lah sikit-sikit. Masa itulah jawi langsung, bahasa Arab langsung lah. Jadi saya mula belajar agama tu bukan pada kecil. Tak. Belajar saya tanya orang lama, macam mana nak boleh. Ingat lagi, orang lama kata yang bagi faham ilmu ni bukan tok guru, yang bagi faham ilmu ni Allah. Jadinya macam mana cara nak dapat faham? Kau kena khidmat dengan tok guru, kau kena buat baik dengan orang alim, buat baik dengan guru lah. Bukan guru agama saja, apa saja guru, buat baik dengan guru. Kalau contoh macam kami di pondok, buat baik dengan tok guru, khidmat dengan tok guru. Tuan-tuan, saya buat, memang saya buat. Kalau tuan-tuan tanya siapa yang pernah keluar jemaah tabligh, ataupun siapa ada kawan-kawan tabligh, kenal tak Tuan Guru Haji Saleh Penanti? Ini antara syura besar dalam Malaysia ni. Nama dia Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Haji Saleh anak kepada Syekh Osman Jalaluddin tu. Saya khidmat dengan dia. Dia suruh buat apa kita buat. Dia mengajar sikit je, tapi fahamnya banyak. Saya punya tok guru nama Maulana Sa'ad, dia buta. Janggut panjang. Dia memang kawan baik dengan arwah Tuan Guru Nik Aziz. Memang kawan baik dengan Ishak Baharum, arwah Ishak Baharum. Memang diorang ni best friend lah. Dia buta, Maulana ni, dia tua, buta. Pergi ziarah dia. Dia hanya ada di Penang. Dia mengajar pondok kami Isnin sampai Khamis je. Hari Jumaat dia akan balik ke Perlis, sebab dia ada madrasah dekat Perlis, dekat Belaharau. Jumaat dia balik Perlis. Jadi saya akan ziarah dia dalam seminggu tu 2 kali. Bawa lah gula ke apa, bawa pergi. Bukan apa, sebab nak ambil berkat. Dia kata, saya nak masuk tandas lah, nak pergi tandas. Kami berebut, kita dulu masuk tandas. Cek tengok, kalau air tak ada ke, tandas kotor ke, kita bersihkan dulu. Punya nak ilmu. Sebab orang lama pesan, bukan tok guru yang bagi faham, Allah yang bagi faham. Tapi kita sebagai murid khidmat dengan dia. Betul, Allah Ta'ala bagi faham. Bila saya faham, Allahu'alam, tapi faham. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh baca kitab Arab tak ada baris. Yang saya tahu, saya belajar. Yang bagi faham Allah, yang bagi boleh pun Allah. Saya 3 tahun saya duduk pondok, saya dah boleh mengajar. Kata, wah, ini Allah Ta'ala bagi. Sama juga saya pergi Mesir. Saya menadah kitab dengan seorang syekh ni. Dia kawan baik dengan arwah Ustaz Harundin kan. Memang kawan baik. Syekh Khalid Ibnu Gharib, orang ni alim fiqah. Mula tu saya pelawa lah kawan-kawan Melayu ni. Adalah 7-8 orang pergi menadah kitab. Tapi style belajar dengan orang Arab ni, bukan tok guru yang baca, kita yang baca. Kita kat Malaysia ni, tok guru baca kitab, kita menadah tu yang tidur atas kitab tu. Kadang-kadang meleleh dia menitik atas kitab kan. Kadang bulan puasa tu lagi terleleh gitu je. Tapi kita belajar dengan Syekh Arab ni, kita yang baca. Tuan-tuan bayangkan, kita baca Quran yang ada baris tu pun merangkak-rangkak. Bayangkan kitab Arab tak ada baris. Jadinya bila budak-budak Melayu ni seorang-seorang kena baca, dia pemula dah. Mula ke seorang mengundur diri. Last kali tinggal saya seorang. Saya tak. Tu kelebihan budak pondok, dia boleh baca walaupun tak ada baris. Jadi Syekh ni, Mula saya menadah kitab dengan dia seorang. Jadi 2 orang pula, dia panggil kawan dia, Syekh ni panggil kawan dia. Sebab dalam kitab tu dia ada rangkap-rangkap syair. Jadi dia panggil seorang Syekh Atiyah. Syekh Atiyah ni memang pakar syair.
Dia panggil duduk depan, dah saya dapat 2 syekh, saya menadah kitab dengan 2 syekh serentak. Jadi bila kena bab syair, syekh ni akan syarah. Kalau bukan bab syair, Syekh Khalid akan syarah. Yang paling bestnya apa, bila dah habis tu, 2 syekh ni berdoa untuk saya. Waktu dia bagi duit, kau pergi makan. Dia seorang je, memang tak khatam, tapi kita ambil berkat. Sebab yang bagi faham bukan dia, yang bagi faham ni Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata, wa min khutwati ila silatir rahim, kita melangkah dengan tujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Ini adalah golongan manusia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah pergi bertandang sama orang tengok orang nak tidur. Lepas Zuhur janganlah. Lepas Zuhur ni kan semua nak rehat, tambah pula hari cuti. Jangan pergi lepas Zuhur. Ya. Kalau boleh lepas asar tu cantik lah. Lepas asar orang tak ada buat apa. Takkan lepas asar nak tidur, jarang. Kalau katalah nak pergi lepas maghrib boleh, sebab lepas maghrib ni waktu pendek, lagi bagus. Sebab lepas maghrib ni, sebab antara maghrib isyak kan pendek, boleh pergi. Kenapa datang lepas maghrib? Senang. Lepas maghrib ni kita tak boleh lama. Kalau datang lepas isyak, saya dulu ada seorang tetamu datang rumah mak bapak saya pukul 12.30 malam tak balik-balik lagi. Bapak saya angkat toto bentang itu. Tidur ini. Baru dia faham, boy abang, dia kata. Macam nak alau je, bukan nak alau, nak suruh kau tidur sini tu. Pukul 12.30 malam tak reti nak balik lagi. Okey. Mudah-mudahan ya. Dengan hadis yang saya baca tadi, tak banyak, sikit, mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita. Yang paling penting kita amal dan kita sampaikan, ya. Baik, saya rasa cukup setakat ini, ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mak ni air Zam-Zam betul ke? Takbir.